Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para penonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan limpah kurnia Allah kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsir Suratun Nahli, surah yang ke-16, juzuk yang ke-14. Sambungan kita dalam ayat 91 muka surat tafsir pimpinan Ar-Rahman Jawi, muka surat 533. Jadi para pelajar, elok kalau kita ada tafsir pimpinan supaya kita selaras dari sudut terjemahan dia, nota kaki dia, huraian dia, masing-masing ada. Kita kata Alhamdulillah. Sambungan kita ayat 91. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa awfu bi'ahdillahi idza 'ahadtum ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون إنما يبلوكم الله به وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Betul boleh bagi atas. وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. Allahu Akbar. Baik, kita pergi kepada ayat perbincangan kita. Alhamdulillah, dalam ayat 90 Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita melakukan 3 perkara yang dikira ajma'u ayatin fil akhlaqi wal adabi wal wafa. Dikira ayat 90 ini, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebaikan. Kita yang pertama, adil makna tunaikan tanggungjawab yang wajib. Itu sebagai ulama meletakkan tafsir ringkasnya. Kemudian al-ihsan, iaitulah melakukan kebaikan. Perkara-perkara kebajikan, perkara sunat duduk di bawah ihsan belakang. Sama juga bila kita diminta, oleh kerana dalam perkara ini perkara amali, maka disebut ihsan kepada siapa? Ita izil qurba, beri
ihsan kamu tu utamakan kaum keluarga kita yang terdekat dulu. Kaum keluarga kita yang terdekat. Dalam apa saja, kita dakwah keluarga dulu. Kita bagi nafkah keluarga dulu. Kita suruh orang beramal, kita dengan keluarga kita dulu. Itu dia panggil, bukan makna nak jadi utamakan kroni, tidak, utamakan orang di bawah ada kaitan dengan kita, itu diutamakan. Kemudian Allah Ta'ala larang kita daripada fahsya, perkara perbuatan keji yang bersifat seperti dia panggil kepribadian ataupun kehormatan diri. Wal munkar, semua benda munkar, benda yang menyalahi syariat, semuanya munkar. Wal bagh, al baghyu tu zalim, menyerang hak orang, itu dia panggil al baghyu, maknanya kita keluar daripada kawasan kita, melakukan kezaliman. Allah kata ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Allah mengajar kamu nasihat ini, peringatan ini, mudah-mudahan kamu mengambil peringatan, mematuhinya. Alhamdulillah kita dah hurai panjang dalam siri yang lepas. Yang pentingnya dalam Islam ni ada 3, Islam, iman, ihsan. Mana al-ihsan peringkat yang tinggi sebagai pengawal, ihsan sebagai pengawal kepada iman kita dan Islam. Islam kita buat amalan, tapi bila ada ihsan, dia ada keikhlasan, ada perkara yang ada takut, khauf kepada Allah Azza wa Jalla, itu duduk di bawah kategori ihsan. Jadi alhamdulillah ana ada tunjuk satu kitab yang kita ceritakan, nama dia Keindahan Islam. Dalam kitab ini menggambarkan ayat ini, ajma'u ayatin, ayat yang terkumpul dalamnya segala perkara kebajikan, dan tuan-tuan boleh baca dalam kitab kita ni, nama dia Keindahan Islam. Keindahan Islam. Baiklah para jemaah sekalian, setelah kita selesai daripada perbincangan tentang arahan Allah Azza wa Jalla kepada kita, maka kita berpindah kepada ayat 91. Ayat ini menceritakan kepada kita tentang apa pula? Tentang kalaulah betul-betul kamu orang beriman, nak melakukan keadilan, nak bersifat dengan ihsan, melakukan perkara yang disuruh, meninggal yang dilarang, di antara perkara yang Allah Subhanahu wa taala ajar kepada kita, Allah ambil berat kepada kita, iaitulah menjaga perjanjian. Bila kita berjanji, jangan cuba-cuba nak tak tunai. Bila kita buat persaksian, jangan cuba-cuba nak batal-batalkan lah. Maka dalam ayat ini menjadi satu agenda besar dalam agama ini. Allah didik kita supaya jaga perjanjian setelah kamu lakukannya. Baik, masuk pada ayat 90. Wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum, dan sempurnakanlah pesanan-pesanan dan perintah-perintah Allah apabila kamu berjanji. Biasanya orang ni bila dia berjanji dengan Allah, dia berjanji dengan nama Allah. Wallahi, dengan nama Allah, sama ada secara bersumpah ataupun secara dia panggil perjanjian yang menunjukkan bahawa kita itu meletakkan Allah Azza wa Jalla menjadi penjamin. Jadi penjamin. Maka yang pertama sekali kita mula dengan janji. Biasanya berjanji ni para jemaah sekalian, kebanyakan manusianya begitulah. Janji dengan sumpah dengan nama Allah Azza wa Jalla, sama ada perjanjian itu di antara kita dengan Allah ataupun perjanjian kita sesama kita. Ada sebahagian ulama tafsir mengkhususkan ayat ini pada peringkat awalnya. Dia kata khassal ahdal mazkur, janji di sini janji sebahagian daripada para sahabat
ketika ikat setia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata ulama tafsir yang lain, tidak menjadi kesalahan untuk kita letakkan yang pertama sekali, janji kamu dengan Nabi, ikat setia dipanggil bai'ah. Kemudian ayat ini syamil, yashmal jami' ma'ahadal abdu alaihi rabbahu, merangkumi semua jenis perjanjian di antara kita dengan Allah. Kita berjanji taat, tak mau melakukan syirik, itu janji utama. Kemudian kita berjanji juga dengan sumpah-sumpah kita. Bila kita buat apa-apa berjanji, kita kata wallahi, wabillahi, watallahi, ini janji. Ataupun kita berjanji nak membuat satu perkara. Contohnya seorang ini kata, ya Allah, sekiranya sembuh penyakit aku ini, anak aku yang ambil peperiksaan SPM ni boleh berapa belah dia punya A plus, maka wajib ke atasku sembelih seekor kambing, sembelih seekor unta, seekor, maka itu dipanggil janji. Bila dapat apa yang dia nak, wajib ke atasnya kena laksanakan apa yang dijanjikan itu. Itu dia panggil, dalam bahasa fiqh dipanggil nazar, an-nazar, nuzur wal aiman. Maka seorang itu wajib dia kena buat, ataupun dia janji dengan orang apa-apa saja perjanjian dalam bab perniagaan ke dalam bab muamalat, maka wajib ke atas kita menunaikan janji. Banyak lagi ayat lain, contohnya dalam suratul An'am Allah kata wa bi ahdillahi aufu bil uqud. Allah Ta'ala telah peringat kepada kita supaya menunaikan janji. Maka yang kedua, وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا, dan janganlah kamu merombak, mencabuli sumpah kamu sesudah kamu menguatkannya dengan nama Allah. Jangan sewenang-wenangnya pergi batal. Hari ini orang main sumpah-sumpah ni menjadi satu mainan. Sebab tu kita boleh dengar akuan bersumpah pagi lain, petang lain, dengan nama Allah Ta'ala, masuk dalam masjid, junjung Quran, bersumpah. Kita kata kita ni jangan jadi makhluk sesumpah. Kerja dia duduk bersumpah, bersumpahlah dalam perkara yang benar, kerana kita bersumpah itu dengan nama Allah Azza wa Jalla. Itu sumpah dengan nama Allah. Kategori sumpah yang ketiga, dia tak sebut nama Allah sebagai billahi wa billahi, tapi dia sebut satu kategori lain lagi, iaitu kita meletakkan Allah Subhanahu wa taala sebagai kafil yang menjamin kita tidak akan langgar, tidak akan batal perjanjian. Tengok yang ketiga, wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila, wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila, dan sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai penjamin kebaikan kamu. Allah Ta'ala jamin kebaikan kamu. Setelah kita buat perjanjian, sama ada dengan sumpah-sumpah yang dikuatkan dengan sumpah perjanjian, ataupun sumpah Allah Ta'ala sebagai penjamin, Allah sebagai wakil, Allah Subhanahu wa taala sebagai kafil. Semua itu kita telah meletakkan Allah di hadapan janji-janji yang kita lakukan itu. Maka bila sebut nama Allah, mu kena ingat. Tengok akhir ayat ini dipanggil munasabah. Kedudukan ayat ini menarik. Innallaha ya'lamu ma taf'alun. Sesungguhnya Allah sedia mengetahui apa yang kamu lakukan. Bila kamu bersumpah, kamu berjanji, jangan sewena-wena nak batalkan. Allah tahu apa yang kamu buat. Baik para jemaah sekalian, dalam ayat ini Allah Ta'ala telah menceritakan kepada kita bahawa mu sumpah, jaga sumpah. Kalau batal sumpah, banyak perkara yang terjadi. Maka di sini kata di Syekh
rahimahullah ta'ala, dia kata amarahum an yufu bil uqud. Allah Ta'ala perintahkan supaya setiap orang menunaikan janji. Dinamakan janji itu tahaluf. Tahaluf ni kita buat ikatan, pakatan dalam satu perjanjian. Orang yang berjanji itu dipanggil halif, halifan. Satu, maka Allah sebut wala tanqudul aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila. Maka di sini orang ni dia berjanji, dia tidak buat sumpah seperti al-qasam yang disebut oleh para ulama nahwu tu dengan billahi wa ta'ala. Dia tak kata aqsamtum billah, aku bersumpah dengan nama Allah, tak. Tapi dia kata Allah Ta'ala lah yang menjadi kafil, penjamin perjanjian kita ni, ataupun Allah Ta'ala yang jadi wakil. Nabi Musa AS apabila ditawarkan untuk berkahwin dengan sahibu Madian, ada yang katakan Nabi Shu'aib, ada kata lain. Yang pentingnya dalam perjanjian ini dia kata mas kahwin dia 8 tahun jaga kambing, wa in atmamta 'ashran famin 'indi. Mana kalau kamu sempurna ke 10 tahun, itu pilihan kamu, mana 8 minima. Maka waqala Musa, Nabi Musa jawab, wallahu ala ma naqulu wakil. Allah Ta'ala lah menjadi wakil dengan perjanjian kita ini. Apa yang kita bincang ni, Allah Ta'ala wakil. Mana Nabi Musa tak bersumpah wallahi aku akan tunaikan mas kahwin dalam masa 8 tahun. Dia kata wallahu ala ma naqulu wakil. Allah Ta'ala menjadi wakil kepada apa yang kita bincang. Tuan-tuan tanda balik dalam surah Al-Qasas ayat 28, Musa tidak bersumpah di sini. Satu kisah. Satu lagi kisah menarik yang Nabi SAW ceritakan tentang seorang ahli perniagaan. Ahli perniagaan di sini, dia ni nak pergi berniaga, tak cukup modal. Dia minta dengan kawan dia, minta berhutang 1000 dinar. Ini cerita ayat 1000 dinar ni. Kawan dia kata, mu nak minta berhutang aku boleh, halumma syahidan, buat mari saksi. Banyak 1000 dinar ni bukan sikit, bawa mari saksi. Kata di si peniaga ni, kafa billahi syahida, cukuplah Allah yang menjadi saksi kita. Maknanya aku ni orang baik lah, mempercaya. Qala halumma kafilan, buat mari kafil. Mari kafil. Kafil ni mana penjamin. Tadi nak saksi, mu kata Allah saksi, buat mari penjamin. Kata di peniaga ni, kafa billahi wakila, cukuplah Allah Ta'ala yang jadi wakil, penjamin aku. Makna confidentnya dia bahawa dia tidak akan langgar perjanjian ini. Dia pun naik kapal laut pergi berniaga. Menarik cerita ni. Bila sampai waktu nak tunai janji, tengok, orang ni orang ikhlas. Memang dia letak Allah Ta'ala wakil, Allah Ta'ala syahid. Waktu dia nak balik, tak ada jadual pelayaran kapal balik ke negeri dia, tak ada. Dia duduk tunggu di tepi laut, pelabuhan, tak ada kapal. Orang kata kapal nak pergi negerimu, belum ada, lambat lagi. Sebagai seorang yang amin, orang yang mempunyai integriti, amanah yang tinggi, dia pun ambil kayu, dia tebuk, buat lubang, korek. Dia ambil 1000 dinar duit hutang kawan tadi, dia ikat, masuk dalam kayu, tutup balik, seal. Dia pergi ke tepi laut, dia kata, ya Allah, ya Tuhanku, oleh kerana aku ni berhutang, janji hutang sampai pada tarikh ini, tapi kapal nak balik tak ada. Aku telah berjanji dengan tua hutang ini, kafa billahi syahida wa kafa billahi wakila, engkau jadi saksi, engkau jadi penjamin ya Allah, sampaikanlah duit ini ke tangan tuan dia. Subhanallah.
Tengok orang yang ikhlas. Dia pun ambil kayu, dia campur dalam laut, terus. Siapa yang bawa kayu tu pergi ke pantai di kampung dia, wallahu alam, sama ada ikan tarik pergi atau malaikat tarik, yang pentingnya tuan hutan ni tunggu tepi laut. 2 hari lagi dia nak tempoh janji ni, tak balik ni. Kafa billahi wakila, kafa billahi syahida. Semua dia guna nama Allah belaka. Tiba-tiba sebatang kayu masuk tepi laut. Dia tengok, oh cantik kayu ni, kalau kita ambil belah buat kayu api, comel. Dia pergi ambil. Puas tunggu, buat balik kayu. Sampai rumah, ambil dia punya kapok, belah kayu. Belah, keluar bungkusan. Buka bungkusan, dia kata, saudara, saya fulan yang berhutang duit awak dulu, yang berjanji dengan Allah Ta'ala wakil, Allah Ta'ala syahid, kapal tidak ada untuk pulang, maka saya hantar duit ni sebagai janji kita untuk bayar hutang. Buka-buka tengok, tepat 1,000 dinar. Kawan tu ambil kayu, pergi bawa ke dapur, jadi bahan kayu api. Tak lama adalah kapal nak balik ke negeri. Dia pun naik kapal balik. Sampai di negeri dia, dia bawa 1,000 dinar nak pergi bayar hutang. Kata di tuan hutang, apa lagi nak bayar? Kau dah bayar? Iya ke? Ya, kan kau hantar dengan batang kayu. Kayu tu sampai. Ni kayu ada, duit ada, tak boleh bayar lagi. Aku dah terima. Ini kata di para ulama, ada kalanya saksi tidak perlu kita lafaz akad sumpah, tapi memandailah kita kata Allah yang menjadi saksi di antara perjanjian kita. Allah lah menjadi wakil, penjamin kepada apa yang kita buat. Tapi kalau orang benar-benar, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa dia berjanji dengan niat untuk menunaikannya, siapa dia berhutang dengan niat nak bayar, insya-Allah Allah Taala akan beri pertolongan untuk dia bayar hutang. Tapi kalau dia waktu berhutang tu orang panggil keluk-kelek, ada dah dalam hati tu nak putar-putar, orang ni tak akan dapat bayar. Baiklah, maka masyhur cerita ni dengan nama cerita 1,000 dinar. Adapun cerita 1,000 dinar ayat digantung di India tu cerita lain. Tuan-tuan tengoklah, saya pun tak nak cerita panjang. Yang nak ceritanya cerita waqad ja'altumullaha 'alaikum kafila. Ini besar. Siapa yang ikhlas, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan beri, akan bantu untuk menyelesaikan masalah dia. Syarat dia ikhlas. Baik. Tamaklah kita ayat 90 secara ringkas-ringkasnya. Kita pergi kepada ayat 92. Ini satu contoh bandingan orang tak cerdik. Orang tak cerdik ni, orang perbuat perjanjian, dahlah perjanjian itu dengan nama Allah, siap dengan akuan bersumpah, kemudian bila dia tengok suasana tak kondusif di sini, dia lompat ke sana. Ini satu cerita yang pelik. Ayat 90 ini ayat manifestasi gambaran orang tak cerdik di dalam perjanjian. Kita tengok, baca ayat, kemudian kita pergi kepada kisah. Ada beberapa kisah menarik di sini, insya-Allah. وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ. Tengok di sini dulu. Dan janganlah kamu menjadi seperti perempuan yang telah merombak satu persatu benda yang dipintalnya, sesudah ia selesai memintalnya kuat teguh. Cerita ni menarik. Tuan-tuan boleh tengok di dalam nota kaki itu ada huraian. Lepas nota kaki ni kita pergi kepada
apa yang disebut dalam kitab-kitab sejarah dan kitab tafsir. Nota 577, Allah Subhanahu wa taala melarang perbuatan mencabuli perjanjian yang telah dikuatkan dengan sumpah, dengan memberikan satu perumpamaan bahawa yang demikian samalah seperti perbuatan perempuan tukang pintal. Dia duk minta benang, pinta buat benda tu, buat benda ni, yang kerana bodohnya atau tidak siumannya telah merombak balik satu persatu benda yang telah dipintal dengan kuat dan rapi itu. Cerita dia sikit menarik jugalah cerita dia ni, kan. Seorang perempuan ni katanya dia duduk di Ja'ranah. Dengar di Ja'ranah ni, di mana Ja'ranah? Mekah, tempat orang pergi apa ni, pergi niat umrah, kan. Ceritanya seorang perempuan, nama dia Ritah dengan ta, Ritah binti Amru bin Sa'ad. Dia ni tak apa jadi, hamqa. Terkenal lah budak ni, dinamakan Ja'ranah tu kerana kebodohan dia. Ada kata dia ni jenis waswah, penyakit waswah, macam-macam. Yang pentingnya kita bukanlah nak ambil cerita Ritah tu sangat, cuma nak ambil kisah. Katanya Ritah ni dia pandai pinta tali, buat pagi-pagi dia panggil kawan-kawan dia duduk buat kerja. Bila petang dia suruh rungkai balik. Dia suruh rombak balik apa yang dia buat. Maka di sini ulama tafsir, di antaranya Sa'id bin Jubair rahimahullah, dia kata mujaga jadi kamu buat perjanjian adalah dengan nama Allah, dengan ni tattakhizuna aimanakum, ambil sumpah-sumpah kamu itu dakhalan bainakum, semata-mata nak apa? Nak jadikan bahan penguat untuk menipu lah. Tattakhizuna aimanakum dakhalan bainakum. Tengok terjemah ayat. Dengan kamu menjadikan sumpah kamu itu sebagai tipu daya untuk mencabuli perjanjian yang telah dimeteraikan sesama kamu. Sumpah nak seorang percaya, oh dia ni sumpah, sanggup dengan nak junjung Quran. Itu satu lagi mazhab Melayu ni, kalau nak bersumpah junjung Quran selalu. Maka kamu ambil sumpah kamu itu makran wa khadi'ah, nak nipu, nak bohong. Tujuannya nak suruh orang percaya, kemudian derungkai balik. Maka di sini kata para jemaah sekalian, oleh kerana Allah Ta'ala sebut perempuan di sini, waktu zaman jahiliah dulu, orang yang duk pinta tali ni kerja perempuan. Laki-laki pergi memburu, pergi berperang. Itu sebabnya kata ulama tafsir. Baiklah, yang pentingnya para jemaah sekalian, ayat ini mengajar kepada kita apa? Mengajar kepada kita erti menunai janji, tunai janji. Kalau ada yang nak baca cerita Ritah ni, tengok dalam buku sejarah Mekah yang saya tulis tu, dalam bab Ja'ranah. Waktu pergi ke Ja'ranah, ada cerita di situ. Barulah senang para jemaah pergi umrah, baca buku, tengok, oh cerita Ja'ranah ni cerita Ritah, seorang perempuan yang pinta tali kemudian dia rungkai balik. Kita pun bila kita buat perjanjian dengan nama Allah, jangan dirungkai-rungkai. Kita tak dengar lagi, tak mau dengar lagi. Pagi ni sumpah di sini, petang ni aku bersumpah di sini. Kita kata ini orang yang tidak ada pendirian, yang sukar untuk kita mempercayai mereka. Baiklah, kita pergi kepada kisah Quraish di sini. Apa cerita? Antakuna ummatun hiya arba min ummah. Dia kata sesungguhnya, baik, dia bersumpah untuk apa? Sebagai tipu daya, untuk mencabuli perjanjian yang telah dimateraikan sama kamu. Antakuna ummatun hiya arba min ummatin, disebabkan adanya satu golongan yang lebih ramai dari golongan lain. Ini cerita ni menarik.
Sebab orang ni lebih ramai daripada golongan lain. Cerita asal kisah riwayat ini, mari kita baca berabilah kan. Kalau tidak orang panggil tak habis dia punya maklumat. Ceritanya puak-puak Quraisy ni dia buat perjanjian dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berjanji dengan Nabi. Bila dia berjanji dengan Nabi, tiba-tiba tengok-tengok penyokong Nabi tak ramai. Yang mendukung dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ramai. Hak ramainya, yang powernya, yang duduk dengan Quraisy. Oleh kerana Quraisy lebih ramai, maka orang yang buat perjanjian tadi mula nak batalkan perjanjian. Kenapa? Sebab dia tengok kalau kita ikut Muhammad pun tak menang juga kita. Perangai Quraisy ni jangan ada penjelmaan di zaman kita ini. Kita janji sini, kamu dia tengok sini pula, lompat sini, jangan. Jadi cerita melompat-lompat ni dalam batal perjanjian ni sudah berada, sebagaimana yang dibuat perjanjian oleh sebahagian daripada kabilah zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba dia tengok orang Quraisy lebih ramai, mereka cuba mula batal perjanjian. Kita kata ini perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang tidak baik. Kemudian di akhir ayat Allah kata apa? Semata-mata dalam tafsir kata mereka cenderung semula kepada Quraisy talaban lid dunya, semata-mata nak mendapat habuan dunia, dan hak mereka berjanji dengan Nabi tadi tidak membawa arti apa-apa. Allahu akbar. Jadi janji menjadi permainan. Nas'alullah salamata wal afiyah. Baiklah, Allah kata apa? Kenapa dia buat macam ni? Innama yablukumullahu bih. Innama yablukumullahu bihi. Sesungguhnya Allah hanya mahu menguji kamu dengan demikian itu. Mau berjanji lepas tu merasa tak sedap hati, rugi dari sudut dunianya, kita batal. Tengok nota di bawah. Yakni Allah hanya menguji kamu dengan golongan yang ramai itu, adakah kamu berpihak kepada mereka atau tetap setia kepada rakan-rakan seperjuangan kamu yang masih belum ramai. Jadi kita tahu dah, setelah kita berkawan dengan kumpulan ni, kemudian kita tahu kumpulan ni nampak ada pembelotan, kita pun pergi buat perjanjian dengan orang lain yang kita rasa boleh tumpang, boleh membawa kebaikan kepada masyarakat, kepada negara contohnya. Maka tiba-tiba ada pula kumpulan lain, bertukar angin lah kita nak lompat sana sini. Jangan. Masya Allah tabarakallah, cerita lompat-melompat ini sudah ada dalam Quran yang menceritakan tentang perangai ba'd qabail Arab, sebahagian daripada kabilah puak-puak Arab yang berjanji dengan Nabi kemudian nak lompat kepada Quraisy. Allahu akbar. Allah kata apa? Innama yablukumullahu bihi. Allah Ta'ala nak uji kamu dengan perjanjian itu. Wa la yubayyinanna lakum yawmal qiyamati fima وَلَا يُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَلَا يُبَيِّنَنَّ لَكُمْ, dan Allah sudah tentu akan menerangkan kepada kamu pada hari kiamat ma kuntum fihi takhtalifun, apa yang kamu berselisihan padanya. Atas dunia dulu kamu berselisih pandangan, selisih kira-kira. Di dunia dulu macam-macam selisih. Ada kata orang buat sumpah itu nak ambil peluang supaya orang sini percaya, kemudian sumpah sini pula supaya orang sini percaya. Jangan. Maka Allah Ta'ala akan perjelas kepada manusia pada hari kiamat esok apa yang kamu lakukan atas dunia dulu, sebagaimana kamu berbeza pandangan di dalam tauhid, berbeza pandangan tentang nak membenarkan rasul-rasul,
mempercayai kebangkitan semula, perjanjian yang kamu lakukan itu, maka semua yang kita buat atas dunia ni Allah Ta'ala akan balas. Sebab itu dalam apa sahaja perkara Allah Ta'ala perintahkan kepada kita supaya kembali kepada Allah dengan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita nak faham? Allah kata kepada kita dalam beberapa siri yang lepas anda ada sebut, ayat yang kita baca tentang tidak ada dalam Quran ini yang ayat yang Allah turun tidak dipahami oleh semua orang, tak ada. Tidak dipahami oleh kebanyakan orang yang tidak belajar cukup, ada. Tapi nak kata semua ayat ini tidak dipahami, lah. Maka nak tafsir ayat, nak hurai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling berautoriti selepas daripada Nabi, para sahabat, para tabi'in, ulama-ulama salafus salih, mereka lebih berautoriti untuk menafsirkan nas-nas ayat yang ada ini. Tidak salah ulama kemudian zaman kita ini nak mengaitkan dengan peristiwa-peristiwa yang berlaku semasa. Kan zaman Nabi tak ada cerita Qawi ni. Maka zaman sekarang ini ulama kena berijtihad. Itulah haraja. Jangan pula kita kata, "Oh, pakai kias banyak ni. Ini belajar dengan syaitan." Lah, itu satu kesilapan. Terbit daripada persifat gurur, kita rasa kita je betul, orang lain salah. Ini juga silap. Baiklah para jemaah sekalian, kita tamatkan perbincangan kita dengan ayat 93. Walau syaa Allah laja'alakum ummatan wahidah walakin yudillu man yasha' wa yahdi man yasha' wa la tus'alunna amma kuntum ta'malun. Dan jika Allah menghendaki, Tuhan kata kalau dia nak, maknanya iradah Allah, kudrat Allah Ta'ala boleh buat. Kalau Allah kehendaki, tentulah ia menjadikan kamu satu umat yang bersatu dalam agama yang satu, ummatan wahidah. Tuhan kata kalau aku nak, boleh aku buat. Semua orang satu je, rupa pun sama semua, agamanya satu, perangainya satu, boleh. Tapi telah menjadi ketetapan Allah Azza wa Jalla, walakin yudillu man yasha'u wa yahdi man yasha'. Akan tetapi Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya menurut undang-undang peraturannya, dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya menurut undang-undang peraturannya. Kuasa Allah Ta'ala. Dia nak bagi hidayah siapa, dia nak tutup pintu hidayah daripada siapa, itu hak Allah. Kita sebagai orang yang manusia yang ada akal kena berfikir mana yang betul, mana yang salah. Dan ingat, wala tus'alunna amma kuntum ta'malun. Dan sungguhnya kamu akan ditanya kelak tentang apa yang kamu telah kerjakan. Kerja kitanya buat yang terbaik, kerana kita akan disoal. Sebagaimana kata pendakwah, hari ini kita banyak tanggungjawab untuk ditunaikan. Tanggungjawab kita dengan Allah dari sudut akidahnya, dari sudut ibadat. Tanggungjawab kita dengan keluarga, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sudut menjaga sunnahnya, menjauhi bid'ah. Tanggungjawab kita dengan keluarga, tanggungjawab kita dengan masyarakat, tanggungjawab, semua tanggungjawab. Bila kita mati, kita tidak ada lagi tanggungjawab. Tapi wala tus'alunna amma kuntum ta'malun, kamu akan dipertanggungjawabkan dengan semua apa yang telah kamu lakukan di atas dunia. Ini kita takut hari ini, apabila kita dipertanggungjawabkan. Tengok nota di bawah 579. Yakni kalau Allah menghendaki, tentulah ia akan menjadikan sekalian manusia dalam agama yang satu, menurut keadaan semula jadi mereka. Dan tentulah Allah tidak menjadikan bagi mereka usaha ikhtiar untuk memilih apa yang mereka lakukan. Tak ada lagi ikhtiar, kita ni robot saja buat. Akan tetapi mereka tidaklah demikian, bahkan mereka diberi usaha ikhtiar untuk memilih. Surah yang kita baca pagi jemaah, inna hadainahu sabil
imma syakiran wa imma kafura. Mu pilih sendiri. Sesudah diterangkan kepada mereka jalan yang benar, wa anna hadza sirati mustaqiman, dan jalan yang salah, wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi, dan kerana itulah mereka akan disoal pada hari kiamat kelak tentang apa yang mereka telah kerjakan, dan masing-masing akan dibalas, yang baik dibalas baik, yang jahat dibalas jahat. Ayat ini sama dengan ayat yang kita baca dulu dalam surah Hud ayat 118, walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah, kalau Tuhan nak dia buat manusia ni satu je, wala yazaluna mukhtalifin, namun mereka terus berterusan dalam khilaf, percanggahan. Khilaf di sini kata ulama tafsir, ini saya dah tulis dalam buku kecil, nama dia Rahmat dalam Perbezaan. Di mukaddimah kita telah huraikan ayat ini, tuan-tuan boleh baca buku ni walaupun kecil. Saya harap kita ikhlas ketika menulisnya. Bila anda tengok balik ke Malaysia, habis tamat belajar, tengok Masya Allah masyarakat kita ni berkelahi tentang ketuhanan, tentang sifat Allah, berkelahi banyak yang berkelahi tentang sunnah dengan bid'ah, berkelahi dalam warna-warni, berkelahi dalam macam-macam. Maka terfikir, kita pun tulis satu nota ni, tajuk dia Rahmat dalam Perbezaan. Kita mengatakan bukan semua yang berbeza tu berpecah, ada berbeza yang boleh meluaskan perbincangan, dia panggil khilaf at-tanawwu. Baik, yang penting bagi kita ni Allah kata wala yazaluna mukhtalifin, manusia itu berterusan dalam khilaf, illa man rahima rabbuk, kecuali mana-mana orang yang diberi rahmat oleh Allah, walidzalika khalaqahum. Tanda ayat 118 surah Hud. Tuan-tuan tengok dalam perbincangan kita dalam tafsir surah Hud. Jadi para jemaah sekalian, khilaf ini sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita nak kata tak khilaf tak boleh. Di dalam fiqh kita pun ada mazhab-mazhab Islam yang muktabar. Apa dia mazhab Islam yang muktabar? Paling tidak pun mazhab empat mazhab ni sudah diterima, namun bukan semua empat-empat ni satu level. Sebab itulah bila ada perbincangan ilmiah tentang pandangan ulama, pandangan ini tidak tepat, tidak sesuai berdasarkan kepada pandangan ulama lain yang lebih tepat pada pandangan kita dengan Al-Quran dengan Sunnah, jangan pula kita melenting mengamuk. Contohnya kalau orang kritik Imam Abu Hanifah, kita tenang ya. Oh, tapi kalau orang kata ini pandangan Imam Syafi'i, marah lalu. Maknanya kita kata kita duduk dalam khilaf ini. Sebab-sebab khilaf banyak. Saya bagikan dalam kitab kita ni, khilaf tu ada dua kategori. Satu khilaf yang muktabar, satu lagi khilaf mazmum. Khilaf yang muktabar ni khilaf berdasarkan kepada dalil masing-masing. Ulama ni kata gini, ulama ni kata gini. Dan khilaf satu lagi khilaf dipanggil khilaf tanawwu'. Sebagaimana Allah Ta'ala beri kita pilih haji tamattu', haji qiran, haji ifrad, boleh pilih. Itu dipanggil khilaf tanawwu'. Tapi ada khilaf tadad, khilaf yang bercanggah, seperti khilaf mengikut hawa nafsu, khilaf kerana ta'assub, khilaf kerana nak mempertahankan hak kita ada. Itu dipanggil khilaf mazmum. Alhamdulillah, nota kecil ni ada, tuan-tuan boleh baca. Saya ringkas je di sini bahawa dalam ayat ini, ayat yang kita baca 91 hingga 93 ini, yang pertamanya Allah Ta'ala ajar kepada kita supaya menjaga perjanjian. Jaga perjanjian. Kalau kita berjanji tunai, jangan cuba main-main, kan? Jangan cuba duduk bermain-main dengan janji yang kita buat. Kemudian bila kita janji dengan nama Allah, ingat baik, Allah Ta'ala kita kata Tuhan yang menjadi saksi antara kita, kafil. Allah yang menjadi syahid, saksi. Kita ingat bila sebut nama Allah, janganlah kita bermain-main dengan nama Allah. Sebab Allah Ta'ala ni, la taj'alullaha urdatan li aymanikum, jangan jadikan nama Allah sebagai bahan mainan. Saya jumpa seorang minta sedekah,
Kita kata betul kau awak ni susah. Oh sumpah tu. Wallahi kata saya pegang. Saudara jangan sumpah-sumpah. Jangan mempermainkan nama Allah dengan sebab awak nak RM10, RM20 lah. Minta je. Saya nak bagi, saya bagi. Saya tak nak bagi, saya kata minta maaf. Oi. Orang jual beli sama. Sehingga Nabi sebut dalam dia al-halifu, bersumpah itu melariskan jualan tapi membawa kepada kemurkaan Tuhan. Jangan baik. Boleh tak minta kurang lah barang. Oi, demi Allah saya beli dah 200, padahal dia beli 20. Tapi oleh kerana dia bersumpah kita bayar. Jangan jadikan Allah sebagai bahan mainan. Sama ada kita ahli perniagaan, kita ahli politik, kita ahli apa saja pun, janganlah nama Allah dipermain-mainkan. Mudah-mudahan kita selamat insya-Allah. Para jemaah sekalian, tentang sumpah masih belum tamat. Kita akan sambung perbincangannya dalam ayat 94 insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.